Pertama sekali, saudara-saudari kena faham bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan bukanlah suatu perkara baru dan bukan hasil daripada keputusan Yang Amat Berhormat Menteri Besar termasuk Esko sekarang untuk melaksanakan kanun jenayah syariah. Tetapi ia adalah perjuangan Parti Islam se-Malaysia, PAS, sejak daripada kewujudan Parti Islam se-Malaysia, PAS. Bahkan dia bukanlah hasil daripada perjuangan ahli-ahli PAS sahaja, tetapi ia adalah hasil daripada tuntutan umat Islam di tanah air kita di Malaysia, umat Islam sekaliannya. Kalau tuan-tuan melihat kepada sejarah pelaksanaan hukum Islam di tanah Melayu, ianya sudah pun berlaku sebelum daripada merdeka, sebelum kita semua ada atas muka dunia. Pada tahun 1303 Masihi, di mana pada tahun 1303 Masihi bersamaan 702 Hijriah telah diketemui satu batu bersurat dalam tulisan Jawi Lama di kampung Sungai Buloh, Hulu Tersak, Terengganu. Sungai Tersak ke Hulu Tersak? Kampung Sungai Buloh, Hulu Tersak, Terengganu. Dalam batu bersurat itu telah menyatakan berlakunya pelaksanaan hukum Islam di tanah Melayu, di mana batu bersurat itu menyebut orang yang berbuat bala cara laki-laki perempuan satetah maha dewateraya, jika laki-laki merdeka bujang dipalu 100 rotan. Jika laki-laki merdeka beristeri atau isteri bersuami ditanam hingga pinggang, dihambalang dengan batu, matikan. Itu ayat Jawi Lama dalam batu bersurat yang dijumpai pada 1303 bersamaan 702 Hijriah. Dalam batu bersurat itu telah nyatakan pelaksanaan bagaimana hukuman dijatuhkan kepada orang yang berzina. Orang berzina yang belum lagi kahwin 100 rotan kena sebab. Yang sudah kahwin maka dihambalang dengan batu, direjam dengan batu, matikan sehingga mati. Hukum Islam telah terlaksana. Bahkan kalau kita tengok zaman Kesultanan Sultan Muzaffar Shah 1446 sudah tersurat di Kanun Melaka. Adanya undang-undang Islam telah dilaksanakan. Contohnya dalam pasal 7 kurungan 2 dinyatakan bahawa orang yang mencuri itu tiada dibunuh akan dia, melainkan dipotong tangan. Maknanya itu adalah undang-undang Islam. Begitu juga undang-undang Melaka pada pasal 36 dinyatakan bagi sesiapa yang murtad, yakni keluar daripada agama Islam, maka hendaklah disuruh ia akan taubat 3 kali. Jika dia enggan, maka hendaklah dibunuh akan dia. Jika dia enggan, maka hendaklah dibunuh akan dia. Tiada boleh
disembahyangkan, tiada boleh dikafankan, dan tiada boleh ditanam di kubur Islam. Ini pasal 36 di dalam undang kanun Melaka. Maknanya hukum riddah irtidad itu sudah tersurat sejak 1446. Bahkan kalau kita menoleh di negeri Kelantan sendiri, semasa pemerintahan Sultan Muhammad yang pertama 1801, Sultan Muhammad yang pertama telah memerintah dan selalu bertitah supaya mengikut dengan adat-adat Islam. Jangan adat Melayu, tapi mestilah mengutamakan dengan adat Islam, mengutamakan aspek-aspek tuntutan agama Islam. Dan dia secara lebih terperinci semasa kedatangan Sultan Muhammad yang kedua, iaitu pada tahun 1436. Sultan Muhammad yang kedua 1436, dia telah merubah beberapa adat-adat yang tidak betul, bercanggah dengan agama Islam ini supaya ikut selaras dengan agama Islam. Tidak mahu adanya kesalahan-kesalahan hukum syarak berlaku di dalam pemerintahan dia. Maknanya Kesultanan Melayu di negeri Kelantan sendiri telah pun bertungkus lumus bagaimana untuk melihat bahawa kanun jenayah syariah ini percaya dilaksanakan, khususnya ini di negeri Kelantan. Begitulah juga kalau kita tengok pada tahun 1909 sudah ada Mahkamah Syariah. Dia dipanggil Mahkamah Syariah nombor 5 1909 negeri Kelantan. Mahkamah Syariah dibicarakan perkara-perkara berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Inilah perjuangan kita dan perjuangan PAS, di mana dalam perlembagaan, dalam tujuan PAS telah dinyatakan bahawa mendaulatkan hukum Allah, hukum-hukum Allah di atas muka bumi dan di dalam masyarakat, dalam negara, dalam masyarakat, untuk mencapai kerajaan Allah. Ini adalah tujuan utama yang ada di dalam PAS. Oleh kerana itulah termaktub dalam perlembagaan usaha-usaha PAS ialah untuk melaksanakan undang-undang Islam ini terlaksana di muka bumi. Jadi perjuangan ini adalah perjuangan yang lama, bukan perjuangan 2015. Dan tuan-tuan, pada tahun 1993, iaitu tarikhnya 25 November 1993, telah sebulat suara di Dewan Undangan Negeri Kelantan, sebulat suara bersetuju satu rang undang-undang enactment kanun jenayah syariah kurungan 2 1993 diluluskan. Sebelum itu pada tahun 1992, 7 Mei 1972, Menteri Besar ketika itu iaitu Allahyarham Tok Guru Ni Abdul Aziz Nikmat. Dia telah menghantar surat kepada Perdana Menteri Malaysia pada masa itu, iaitu Tun Mahathir. Hantar surat dan menyatakan bahawa meminta izin Kerajaan Kelantan ingin melaksanakan sebahagian, Tok Guru sebut dalam surat itu, sebahagian daripada tuntutan syariat Islam yang berkaitan dengan jenayah. Lalu pada tahun 1992, tahun yang sama, pada 15 Ogos, Perdana Menteri telah menjawab satu surat dengan menyatakan bahawa tidak perlu untuk Kerajaan Kelantan di waktu ini melaksanakan undang-undang PAS yang disebut undang-undang daripada PAS tersebut. Panjanglah suratnya, tapi kesimpulannya tidak perlu Kerajaan Pusat memberi laluan untuk Kerajaan PAS Kelantan melaksanakan undang-undang PAS. Kemudian setelah daripada 25 November 1993 diluluskan pindaan 2 1993 enactment kanun jenayah syariah, maka pada 21 Mac 1994 Tok Guru sekali lagi hantar surat kepada Perdana Menteri. Ini kronologi.
Tok Guru hantar lagi surat. Hantar surat menyatakan AKJS, Enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 2 1993 telah dilulus bulat suara. Termasuklah ahli Dewan Undangan Negeri UMNO pun sama menyokong sebulat suara. Maka dengan itu memohon untuk kanun ini dikuatkuasakan di Kelantan. Lalu tunggu tak sampai juga surat. Sekali lagi pada 8 Jun 1994 Tok Guru hantar surat sekali lagi dengan menyatakan mohon maklum balas surat yang telah dihantar sebelum daripada ini kerana hanya keluar di dada-dada akhbar sahaja yang menyatakan bahawa hudud PAS. Macam tak benar. Macam tak benar lagi. Dan sekali lagi pada 8 Jun 1994 Tok Guru hantar. Lalu pada 15 Julai 1994 Perdana Menteri menghantar surat dengan tegas menyatakan bahawa tidak membenarkan sama sekali Kerajaan PAS Kelantan melaksanakan Enactment Kanun Jenayah Syariah 2, dan sekiranya dilaksanakan maka undang-undang tindakan tegas akan diambil. Boleh rujuk surat. Tarikh-tarikh saya sebut ni, tarikh surat-surat semua. Lalu dinyatakan oleh Perdana Menteri bahawa ini hudud PAS dan banyak kesalahan-kesalahan dan dia boleh menjadi hudud undang-undang Islam yang tidak adil kerana dinyatakan orang bukan Islam tak kena. Masa tu UMNO dah tak bersetuju. Dia kata orang bukan Islam tak kena ni tak adil. Itu pandangan pada masa itu. Ya. Lalu Tok Guru jawab pada tarikh 17 November. Tok Guru jawab balik surat kepada Perdana Menteri dengan menyatakan satu surat tak silapnya 5-6 line panjang menyatakan bahawa apa yang ditahmahkan oleh Perdana Menteri pada masa itu tidak betul. Sebenarnya begini huraian Tok Guru ni Abdul Aziz pada masa itu. Akhir sekali oleh kerana berlaku tindakan tegas nak diambil, Tok Guru kata dalam bahasa dia, kita sekarang ini lampu merah. Dan kita naik kereta, kita jangan mampu enjin. Biar enjin itu bunyi. Duduk kat traffic light bunyi. Pas lah. Jangan mampu. Kalau mampu hilang pas. Bila traffic light itu bertukar hijau, maka berjalanlah kereta tadi. Lampu hijau ini berlaku sekian lama. Dan di akhir hayat Tok Guru lampu hijau ni menyala. Di mana Datuk Jamil Khair telah bercakap di Parlimen dengan menyatakan mana-mana negeri nak buat laksanakan hukum Islam, dipersilakan. Tak tahulah dia mimpi ke, dia macam mana ke, tapi dah jadi satu undang-undang lah dia bercakap di Parlimen Dewan Rakyat. Jadi Menteri Besar yang amat berhormat, Menteri Besar balik cakap bagi tahu Tok Guru dan bincang dalam Esko, menyatakan kita akan sanggup cabaran ini. Ini peluang kita untuk bawa balik lampu hijau. Jadi bila lampu hijau, memang kita kena jalan kereta. Lampu hijau kalau tak jalan kereta tak cerdik. Jadi kita jalan kereta ni cerdik dah tu. Ada orang kata tak cerdik, kena tipu. Kena tipu. Kita sudah buat satu benda yang betul untuk kita meneruskan perjuangan ini. Itulah jadi akak balik setelah daripada jawatan kuasa teknikal berbincang, bermesyuarat, dan membuat beberapa perkara-perkara yang baru yang tidak ada. Sebab itu dinamakan pindaan. Pinda ni bukan pinda hudu undang-undang Islam itu, pinda enactment Kanun Jenayah Syariah 2 1993, yang mana dalam beberapa pindaan, contohnya pindaan besar yang berlaku orang bukan Islam pada Enactment Kanun Jenayah Syariah Kurungan 2 1993, orang non-Muslim ni, bukan Islam ini, diberi pilihan. Hanya dikenakan pada Muslim, tapi orang bukan Islam mereka boleh pilih sama ada nak dibicarakan bahawa mahkamah syariah ataupun tidak. Tapi untuk pindaan 2015 langsung orang bukan Islam ni tak kena. Tidak ada peruntukan hukuman ini hanya kena kepada mukallaf umur 18 tahun.
18 tahun ke atas, dan tidak kena kepada non-Muslim, tidak kena. Apa jua sekalipun tidak kena. Dia minta, dia kata nak juga, tak kena. Ini pindaan yang dibuat, dan pindaan itu telah disebut di dalam rang undang-undang itu. Dia ada 71 section dia, 6 bahagian. Pada pasal yang kedua lagi sudah disebut bahawa kanun ini terkena hukumannya kepada orang Islam umur 18 tahun dan tidak kena sesekali pada orang bukan Islam. Tak kena. Ini satu benda yang berbeza daripada Brunei. Di Brunei pelaksanaannya Muslim, non-Muslim semua kena. Sama ada yang lakukan kesalahan di negara Brunei ataupun orang Brunei yang lakukan kesalahan di luar Brunei, dia balik Brunei kena juga. Dia buat di Thailand, balik Brunei kena juga. Itu terkandung dalam perintah kanun. Dia panggil perintah kanun jenayah syariah Brunei 2013. Kena. Jadi bukan kita nak menyatakan bahawa yang Brunei tak betul, yang kita betul, tidak. Tetapi pandangan yang diambil sesuai dengan negeri Kelantan, yang kita nak buat di negeri Kelantan sahaja, ini pandangan dan ijtihad yang panel-panel termasuklah jawatan kuasa teknikal dan mengguna pakai beberapa pandangan-pandangan pakar-pakar yang terdahulu yang telah pergi, yang memberi saham di dalam penggubalan enakmen itu, termasuklah Profesor Basri, Dr. Ahmad Ibrahim, Dr. Mahmud Saidun, dan yang masih hidup pun ramai sekarang yang masih hidup, contohnya Tan Sri Tun Saleh Abbas, Datuk Wang Mutali Embong, orang-orang yang masih hidup. Termasuklah di Kelantan bekas ketua ulama Datuk Madaw Iraqi, dan yang lain telah meninggal, dan termasuklah Tok Guru Presiden kita sendiri. Orang-orang yang pakar yang telah menggubal undang-undang ini. Dan baru-baru ini pada tahun 2014, sebelum daripada dibawa ke Dewan Undangan Negeri untuk diluluskan, telah dibincang secara terperinci, dipanggil pakar-pakar, pakar perubatan, profesional, ahli-ahli pakar dalam agama, termasuklah doktor-doktor ini dipanggil untuk membincangkan beberapa tata cara di dalam pelaksanaan hudud qisas. Dan alhamdulillah telah pun disiapkan, dan tata cara ini antaranya telah disiapkan secara terperinci. Dan tata cara ini yang pertama di dunia. Maknanya negara lain, contohnya Saudi, di mana di Aceh, mereka buat berdasarkan pengalaman negara mereka, tapi tata cara itu belum ada. Ada tata cara pada 1-2 kes, tapi tata cara lengkap tak ada. Kita baru-baru ini bincang, termasuklah nak potong tangan, potong di bahagian mana, dan boleh ke kalau nak cucuk, nak bius dulu, kalau nak sambung pula macam mana, boleh ke tidak, semuanya dibincang di dalam tata cara. Nak sepak macam mana, nak gantung macam mana, dibincang dalam tata cara. Jadi mana kita telah siapkan tata cara itu. Oleh kerana itulah baru-baru ini, setelah daripada beberapa pindaan, diangkat semula di dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan pada 17, pada 18 dan 19. Manakala pada 16 hari bulan, Sultan Kelantan telah bertitah dengan menyatakan bahawa beta mendoakan supaya pelaksanaan syariat di negeri Kelantan ini berjaya, dan supaya usaha kerajaan Kelantan untuk membawa rang undang-undang di parlimen ini disokong dan berjaya. Itu doa dia supaya berjayanya pelaksanaan undang-undang Islam. Maknanya Sultan sejak daripada 1801 sampailah 2015, Sultan di negeri Kelantan, mereka menyokong penuh kepada pelaksanaan undang-undang Islam. Sejak daripada Sultan sampailah ke akar umbi. Baru-baru ini tuan-tuan, pusat kerajaan negeri melalui PKS
Pusat Kajian Strategik Kerajaan Negeri Kelantan, telah membuat kajian di 24 don daripada 45 don negeri Kelantan. Bancian SMS tentang sokongan rakyat negeri Kelantan kepada pelaksanaan hudud di Kelantan. Lalu peratusan yang kita dapat yang menyokong pelaksanaan ini pada 2015 ialah sebanyak 97%. Maknanya rakyat negeri Kelantan majoritinya nak lihat pelaksanaan kanun jenayah syariah ini berjaya dilaksanakan di negeri Kelantan. Mereka sudah bosan dengan keadaan gejala jenayah yang berlaku setiap hari, yang memang mereka melihat bahawa menunggu hukum Islamlah yang dapat menyelesaikan masalah itu. Dan hukum Islam ini, sebab itu di Kelantan dibuang peruntukan untuk non-Muslim, supaya orang-orang non-Muslim ini mereka lihat dahulu pelaksanaan yang akan dibuat secara berfasa di negeri Kelantan. Dan Kelantan jika laksanakan, Kelantan akan laksanakan secara berfasa. Tidak kata diisytiharkan, maka dengan ini, contohnya Yang Menteri Besar Isytihar, maka dengan ini pada bulan sekian di saat ini dilaksanakan kanun jenayah syariah Kelantan 2015 ke? Bukan kata tangkap pencuri semua sekali, esok, lusa, minggu depan terus ambil dia khalayak, dipotong tangan dia, sebab 100 terus. Bukan begitu. Ya. Ada beberapa pindaan-pindaan yang Akta 355 yang kita nak ubah. Kita nak tengok berfasa, paling-paling kurang dapat laksanakan yang gotang dahulu. Yang laksanakan yang gotang. Daripada 356, Akta 355 ni hukuman dia 356. 3 tahun penjara, RM5,000. Tak boleh lebih, tak boleh lebih 6 rotan. Jadi hukum Islam tak boleh begitu. Orang minum arak dah 40 dah, antara 80 lah. Orang yang zina dah 100 dah, yang tak kahwin lagi. Jadi kita minta supaya pindaan ini dibuat untuk 6 rotan ini dipindah naik kepada 100 rotan. Boleh buat yang itu sudah cukup. Bukan nak buat semua sekali berfasa, kerana kerajaan negeri melihat bahawa pelaksanaan secara berfasa ataupun istilah tadarruj itu adalah suatu pelaksanaan yang berhikmah. Dan oleh kerana itu kerajaan negeri Kelantan meniadakan dahulu peruntukan untuk non-Muslim ini, supaya bila terlaksana orang Islam, orang bukan Islam, mereka lihat bahawa undang-undang Islam yang disebut ternas, ada nasnya dalam Al-Quran itu adalah undang-undang yang cukup adil.